Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kami daripada Pusat Pengajian Q iaitu Kuantan yang terdiri daripada Wan Abdul Azizul, Ruzidah binti Amr Ahmad dan juga saya Nurul Sanabizah binti Samidun. Jadi isu kami pada hari ini di dalam saja ini kami memiliki tugasan untuk mengetengahkan isu pengumbalan dasar bagi isu parti yang pendatang tanpa izin di negara kita. Jadi jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hormat Dari Ketua Makluman dan Berhormat Kementerian Dalam Negeri memandang serius berkaitan masalah parti di negara ini yang memerlukan strategi pemberantasan secara berterusan. Justru sebagai langkah memperkukuh tahbik urus dan menambah baik sistem kerja penguasaan sedia ada, Kementerian Dalam Negeri sedang memperhalusi plan strategik penguasaan parti yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Hujan emas di negara orang, hujan batu di negara sendiri sepatutnya lebih baik di negara sendiri. Tetapi perumpamaan ini tidaklah memberi apa-apa makna kepada pihak pendatang tanpa izin kerana bagi mereka, niat mereka adalah untuk mencari rezeki. Walau bagaimanapun, niat tidak menghalalkan cara dan mereka perlu melalui prosedur yang sah di sisi undang-undang sekiranya ingin memasuki ke negara asing ataupun negara lain. Jadi, perkara ini sangatlah dipandang serius oleh Kementerian Dalam Negeri kerana KDN sedang memperhalusi pelan strategi penguatkuasaan parti bagi membantras masalah dan isu yang semakin membimbangkan ini. Kerana bukan sahaja kehadiran mereka untuk mencari rezeki, tetapi membuat pertambahan dalam kadar jenayah dan menyumbang pelbagai isu mengganggu gugat ketenteraman orang awam dan juga penduduk tempatan. Jadi isu ini adalah sangat membimbangkan dari masa ke semasa dan seharusnya negara kita menggubal satu dasar mengenai perkara ini. Dan memandang isu ini yang sangat serius, pihak kami, kumpulan daripada Pusat Pengajian Q, memilih tajuk dan kupasan isu ini sebagai tugasan GMGA pada kali ini. Malaysia merupakan sebuah negara yang pesat membangun dengan pertumbuhan ekonomi yang mantap dan sentiasa melakukan perubahan yang sistematik selaras dengan perkembangan negara. Untuk mencapai misi tersebut, keperluan tenaga buruh sangat diperlukan dan memegang peranan penting dalam mempercepatkan pertumbuhan negara. Malaysia mengalami kekurangan tenaga buruh tempatan untuk memajukan pembangunan negara dan secara tidak langsung menyebabkan negara memerlukan tenaga buruh seperti daripada Vietnam, Indonesia, India dan Myanmar. Kedatangan pendatang asing ke Malaysia dapat mengisi kekosongan dalam sektor pertanian, perladangan dan perkhidmatan. Tenaga buruh mahir dan separuh mahir yang dimiliki oleh pendatang asing membolehkan negara mempelajari dan memperolehi teknologi baru melalui program bersama yang dilakukan oleh kerajaan atau organisasi tertentu. Pada tahun ini, kerajaan membenarkan pekerja asing memasuki negara ini bagi memenuhi kuota yang ditetapkan oleh kementerian. Sementara itu, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin berkata kementeriannya sedang berunding dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Manusia bagi mendapatkan pekerja asing susulan keperluan mendesak dalam sektor perladangan. Buat masa ini, lebih 250,000 pekerja asing terlibat dalam sektor perladangan dengan sejumlah daripadanya telah pulang ke negara masing-masing selain permit tamat tempoh. Justru, kementeriannya akan mengemukakan langkah yang akan dilaksanakan terutama berkaitan SOP sebagai jaminan untuk mendapatkan kira-kira 32,000 lagi pekerja asing sebagai penuai dalam sektor berkenaan. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat pelbagai masalah yang timbul berikutan dari lambakan kemasukan pendatang asing tanpa izin atau sikatannya parti di negara kita. Kemasukan parti ke Malaysia telah menyebabkan kejadian jenayah terus meningkat. Ini kerana sebilangan daripada mereka menjadikan Malaysia tempat untuk menyelamatkan diri selepas melakukan jenayah di negara mereka. Jenayah yang biasa mereka lakukan adalah seperti rompakan, samun, pembunuhan, merogoh dan pengedaran dadah. Justru itu, imej Malaysia akan terjejas dan rakyat Malaysia merasakan tidak selamat apabila parti ini berleluasa. Penularan penyakit berbahaya juga disebabkan kemasukan parti. Ini kerana mereka yang masuk ke negara ini tidak melakukan pemeriksaan kesihatan terlebih dahulu. Antara penyakit yang berbahaya adalah penyakit yang berjangkit seperti AIDS, batuk kering, penyakit kelamin dan COVID-19. Apabila berada di negara yang sama, kita akan bebas bergaul dengan sesiapa sahaja tanpa mengetahui status kesihatan dan ia akan memberi risiko jangkitan yang tinggi seterusnya menyebarkan kepada orang lain. Selain itu, parti juga menimbulkan masalah penempatan dalam negara kerana mereka mendirikan penempatan di kawasan tanah haram dan kawasan tanah masyarakat, tempatan yang berdekatan dengan tempat mereka bekerja. Ini memberi imej buruk kepada negara kerana penempatan mereka tidak tersusun dan teruk daripada penempatan setinggan. Akhir sekali, dengan kemasukan parti yang banyak di negara kita telah menyebabkan hak rakyat Malaysia juga terjejas. Antara yang paling jelas adalah dari segi pekerjaan. Para majikan lebih suka mengupah parti dalam sektor perladangan, pembinaan dan pembantu rumah kerana gaji mereka lebih murah.
Parti juga banyak melibatkan diri dalam perniagaan seperti membuka gerai makan di kaki lima. Disebabkan ini juga, ekonomi Malaysia tidak berkembang kerana parti ini tidak perlu membayar cukai pendapatan. Jika kemasukan parti dalam negara tidak dibendung atau dihadkan, akan timbul lagi pelbagai masalah-masalah yang lain. Dah tengok kan betapa seriusnya masalah parti di negara Malaysia. Dan kalau untuk pengetahuan semua, di Jabatan Immigration Negeri Sabah ya telah menunjukkan bahawa sehingga 27 Mac 2023 sebanyak 4,655 parti telah pun ditangkap di 4 buah depot di negeri Sabah saja. Macam mana kalau seluruh Malaysia? Sementara itu, kerajaan tidak akan tunduk dengan desakan mana-mana kumpulan hak asasi manusia yang mulutnya melibatkan tindakan penahanan pendatang asing tanpa izin menambah parti sebagai diskriminasi. Semasa Sabri menegaskan kumpulan ini perlu sedar bahawa parti memasuki negara secara haram dan wajar diambil tindakan di sisi undang-undang. Jadi, korang rasa wajar ke tak wajar dasar perlu digubal untuk isu parti di Malaysia? Sila beri komen dan pendapat anda di ruangan komen di bawah, okey?